Buletin Didik 25 Januari bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak 5 hingga 11 tahun yang dibuka untuk pendaftaran di MySejahtera tidak diwajibkan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dalam ucapan di Twitternya berkata, kanak-kanak juga tidak akan dikenakan sekatan seperti dewasa yang tidak divaksin sekiranya mereka tidak mendapat vaksinasi. Sebelum ini, Khairy mengumumkan KKM akan melaksanakan pemberian vaksin untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun bermula Februari ini. Sebaik saja vaksin Pfizer tiba di Malaysia mulai 31 Januari. Setiap dos yang akan diberikan adalah 0.2 ml dan setiap kanak-kanak yang mendapatkan suntikan pertama memerlukan suntikan kedua dos vaksin itu selepas 8 minggu. Setakat ini, seramai 1,494 pelajar di seluruh negeri Kedah positif COVID-19 sepanjang tempoh 1 Januari lalu hingga semalam. Menurut Pengarah Kesihatan Kedah Dr. Othman Warijo, pelajar berusia antara 7 hingga 18 tahun itu bagaimanapun dilaporkan stabil selepas menjalani rawatan. 1,493 kes atau 99.9% pelajar berkenaan berada dalam kategori 1 dan 2, manakala 0.1% atau 1 kes kategori 3. Daripada jumlah itu, 915 kes masih dirawat, manakala 579 kes termasuk seorang pelajar dalam kategori 3 sudah sembuh. Setakat ini, kata Dr. Othman, tiada pelajar berkenaan yang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan tidak ada kematian dilaporkan. Dalam pada itu, beliau berkata 90 warga Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kulim disahkan positif COVID-19 membabitkan kluster Dah Sungai Balak Sabtu lalu. Satu lagi kluster pendidikan iaitu kluster Dah Mutiara Naga membabitkan sebuah tadika swasta di Kubang Pasu turut dikesan pada hari sama. Sebanyak 41 kes dilaporkan dalam kluster terbabit sekaligus menjadikan jumlahnya 11 kluster COVID-19 berkaitan pendidikan di Kedah setakat ini. Penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT di Melaka menunjukkan peningkatan ketara. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata, pihaknya menjangkakan lebih banyak sekolah dan IPT bakal menghadapi penularan jangkitan itu jika prosedur operasi standard SOP tidak dipatuhi sepenuhnya. Kita nampak ada peningkatan. Memang jelas sebenarnya 7 hari kita pantau, kita panggil moving average 7 hari, kita nampak trend itu meningkat sentiasa dan kita mohonlah kerjasama daripada semua pihak, baik pelajar sekolah, baik cikgu, baik masyarakat umum supaya patuh kepada SOP yang sedia ada. Jangan kita lalai lah, walaupun kita ada 3 dos sekalipun. Ya. Ya, bagi saya semakin membimbangkan. Sebab itu kita nakkan supaya kita sama-sama berjaga-jaga. Beliau ditemui media selepas mengadakan UPS Tahun Baharu Cina di sebuah pasaraya di Malim, Melaka siang tadi. Tambah Dr. Rusdi, jumlah pelajar yang disahkan positif COVID-19 meningkat kepada 262 orang semalam berbanding 153 pelajar pada 23 Januari lalu. Jelasnya sebanyak 4 kluster pendidikan dikesan, termasuk yang terbaru melibatkan kluster Jalan Hang Tuah Jaya dengan 58 pelajar Universiti Teknologi Malaysia Melaka UTM disahkan positif COVID-19. Kesemua pelajar terbabit katanya kini dikuarantin di sebuah bangunan khas di Universiti terbabit bagi mengelak jangkitan kepada pelajar lain. 3 lagi kluster sedia ada ujarnya ialah Jalan Kemendo melibatkan 39 pelajar Kolej Vocational Jasin dan Jalan Tun Telani membabitkan 135 pelajar Kolej Vocational Melaka Tengah. Satu lagi kluster ialah Jalan Pengkalan Batu melibatkan 29 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad. Kerajaan mempertimbang memberi kelonggaran prosedur operasi standard SOP bagi kemasukan pelancong asing apabila sempadan negara dibuka kelak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia bagaimanapun bergantung kepada penilaian risiko dan pandangan Kementerian Kesihatan KKM selain turut mengambil kira kadar lengkap vaksinasi negara. Berucap pada Majlis Amanat Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di bangunan Perdana Putra Putrajaya siang tadi, beliau memaklumkan industri pelancongan paling teruk terjejas ekoran pandemik COVID-19. Meskipun pelancongan domestik telah dibuka selain pemberian program subsidi upah bersasar oleh kerajaan yang masih diberikan kepada pemain industri pelancongan. Kita lihat bahawa jika rakyat kita telah pun diberikan booster, maka mungkin boleh kita relax sikit dari segi SOP kita.
Walaupun seperti saya sebutkan bahawa Kementerian Kesihatan perlu memberikan pandangan tentang perkara ini. Dan kita percaya apabila kita boleh membuka negara kita, keadaan ekonomi kita akan boleh berubah dan akan lebih bertambah baik. Mengulas selanjut, kerajaan turut mengambil pendekatan berhati-hati untuk membuka sempadan negara ekoran kebimbangan jangkitan COVID-19 di luar negara. Namun usaha itu telah dimulakan menerusi inisiatif laluan perjalanan lengkap vaksin VTL antara Malaysia dan Singapura selain perbincangan VTL bersama Indonesia dan Thailand. Dalam ucapan sama, Perdana Menteri mengulangi pendirian kerajaan yang tidak bercadang untuk menutup sektor ekonomi dan menyekat pergerakan rakyat. Ia setelah mengambil kira kadar lengkap vaksinasi populasi dewasa negara hampir 98% selain perkembangan proses pemberian dos penggalak. Sementara itu, 10,906,259 individu atau 46.6% daripada populasi dewasa di negara ini telah menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setakat tengah malam tadi. Data laman COVID Now menunjukkan 22,917,313 individu atau 97.9% populasi dewasa telah lengkap dos vaksin. Data sama menunjukkan lebih 23 juta atau 99.1% golongan itu menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, 2,782,131 individu atau 88.4% telah lengkap divaksin. Manakala 2,864,738 individu atau 91% daripada kumpulan itu menerima sekurang-kurangnya satu dos. Kembali di Buletin Didik. Bagi meraihkan pencapaian luar biasa, 19 warga Kolej Vokasional Keningau Sabah termasuk 7 orang guru diberi penghargaan. Kesemua penerima anugerah itu antara mereka yang berjaya mengharumkan nama institusi di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa melalui kemahiran, bakat, inovasi maupun pembentangan masing-masing. Anugerah disampaikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin ketika lawatannya ke Kolej Vokasional Keningau siang tadi. Antara penerima anugerah, ikon guru kebangsaan Cikgu Sir Hajuan Idek, finalis kebangsaan Cikgu Kickstart Award Cikgu Larry David serta pemenang pertandingan Borneo E-Innovation bagi kategori pendidikan Cikgu Ahmad Azharul Zaman Ibrahim. Saya rasa sangat bermotivasi untuk membantu para guru dan juga pelajar untuk memperkembangkan bakat mereka dalam pelbagai bidang seperti seni dan inovasi kerana saya yakin bahawa setiap individu mempunyai bakat dan adalah sangat penting bagi kita untuk memberi peluang dan juga platform kepada setiap individu sama ada pelajar ataupun guru untuk mengasah bakat tersebut dan mencari peluang untuk menunjukkan sejauh mana mereka boleh pergi dan juga sejauh mana mereka boleh kembangkan kemahiran mereka. Turut diraikan pemenang tempat pertama puisi bahasa isyarat dalam Australian Art Festival 2021, Farhan Azri Jaiz, peserta English Asian Olympics 2021, Jacob Joshua Jeffrey, serta pemenang tempat ketiga French Art Festival 2021, Nur Azwin Liana Abdullah. Sebelum menyampaikan anugerah, Datuk Muhammad Alamin berkesempatan melawat Wall of Fame yang memaparkan kejayaan-kejayaan pelajar dan guru-guru di institusi ini. Selain itu, turut diadakan lawatan ke bengkel jahitan dan bengkel perabot untuk menyantuni murid-murid berkeperluan khas. Antara yang turut serta dalam lawatan, Timbalan Pengarah BPL TV Fauzi Abdullah, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Muhammad Zaini Yanin dan Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Dr. Muhammad Anwar Abdullah. Beliau dalam rangka lawatan kerja selama seminggu bermula semalam melakukan tinjauan ke institusi KPM sekitar kawasan Keningau. Lawatan ini selaras dengan rancangan Malaysia ke-12 pemerkasaan TVET, murid berkeperluan khas MBK yang turut menjadi keutamaan KPM.
Sementara itu, kerajaan meluluskan peruntukan RM48 juta bagi membina bangunan baharu Sekolah Kebangsaan SK Rampayan Manggatal Kota Kinabalu. Pembinaan bangunan sekolah itu akan dilakukan di tapak baharu seluas 20.2 hektar iaitu tanah rizab pendidikan di Kingfisher Likas. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin berkata, pembinaan bangunan baharu itu juga bagi menggantikan bangunan sekolah sedia ada yang daif selain sering berdepan masalah banjir. Ketika ini jelas Datuk Muhammad, KPM dan Jabatan Kerja Raya sedang menyelesaikan beberapa urusan teknikal. Kata Datuk Muhammad lagi, pihaknya berharap pelaksanaan projek ini dapat dipercepatkan kerana sekolah berkenaan berdepan dua isu besar iaitu sering dilanda banjir dan sekolah daif yang perlu dinaik taraf segera. Semalam Datuk Muhammad melawat Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya sempena lawatan tindak susul Parlimen di Sabah. Ia bagi meninjau kemudahan infrastruktur yang diperlukan di institusi terbabit untuk keselesaan pelajar dan kaki tangan. Besar bakatnya dalam sukan bola sepak, namun besar lagi impian untuk membanggakan kedua ibu bapa dan guru yang mengajar. Itu hasrat dikongsikan Nur Kaisarah Inarah Muhammad Tarmizi, murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Tanduk Besar di Kuala Nerang, Kedah. Seperti pepatah, kecil-kecil cili api. Nur Kaisarah sebenarnya telah beberapa kali memenangi acara timbang bola di peringkat kebangsaan. Anak sulung daripada tiga beradik ini memberitahu dia mula bermain bola pada usia 6 tahun dan menyertai pasukan Kenari Kids Kuala Nerang di bawah program asuhan bakat Persatuan Bola Sepak Negeri Kedah. Dinilai melalui bakat dimiliki, Nur Kaisarah kemudian diangkat ke dalam pasukan Kuala Nerang KN Kiara Football Club sejak tahun lalu. Kata kanak-kanak ini, walaupun tiada dalam keluarganya yang bermain bola sepak dan ayahnya hanya aktif dalam sepak raga, namun dia mendapat sokongan penuh daripada ahli keluarga yang mahu melihat kejayaannya sehingga ke peringkat tertinggi. Masa menang timbang bola dan saya dapat membanggakan ibu bapa saya. Mak saya dan ayah saya memberi sokongan yang sangat baik dan guru-guru dan saya terima kasih banyak-banyak sebab mengajar saya selama ni. Mungkin selepas nak pergi mana? Jadi pemain wanita Malaysia. Menurut pihak sekolah, bakat kanak-kanak itu dikesan seawal tahun 1 ketika melakukan aktiviti sukan di Padang. Sehingga kini dia mendapat latihan daripada guru sukannya Cikgu Muhammad Zahari Muhammad Zain. Pencapaian Kaisarah ni Alhamdulillah sampai dia umur 12 tahun ni, darjah 6, Kaisarah dah sampai ke peringkat kebangsaan. Dia dalam semasa pandemik ni dia menyertai pertandingan secara atas talian. Pertandingan timbang bola ni dia mendapat johan di peringkat daerah, johan di peringkat negeri dan telah capai ke peringkat kebangsaan lah. Seperti Nur Kaisarah, seorang lagi jago timbang bola yang juga anak jati Kuala Nerang, Zulmifzal Iman Zulhilmi Amri, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Nerang, meletakkan hasrat untuk menjadi salah seorang pemain bola sepak Kedah setelah merangkul beberapa kali kejayaan dalam sukan bola sepak dan timbang bola. Dengan penuh keyakinan, Zulmifzal berkata dia bersedia untuk beraksi di pentas profesional. Saya mendapat sokongan dari pihak sekolah, terutamanya cikgu-cikgu yang banyak membantu saya lah. Impian saya ingin bermain bola sepak dari peringkat tertinggi. Pemain bola sepak Kedah. Setakat ini pencapaian kita sampai mana? Setakat ini pencapaian saya sampai kebangsaan. Daripada start tahun lepas saya training dengan ayah saya. Okay, dari segi akademik, Zulmizam merupakan pelajar kelas ke depan lah, kelas yang depan. Jadi saya berharap sangatlah untuk murid-murid yang akan datang untuk SMK Kuala Nerang cemerlang dalam kurikulum dan juga cemerlang dalam akademik, seimbang dari segi semua aspek sama ada akademik, kurikulum maupun sasiah. Itulah harapan saya sebagai pengetua SMK Kuala Nerang. Padang Terap merupakan antara 12 daerah dalam negeri Kedah. Di daerah ini terdapat 30 buah sekolah dengan 21 darinya adalah sekolah rendah, manakala 9 lagi sekolah menengah. Bermula 11 Februari depan, United Kingdom tidak lagi mewajibkan ujian saringan COVID-19 dan kuarantin bagi penggemara lengkap vaksin yang tiba ke negara itu. Ia pelaksanaan fasa baharu dalam strategi berdepan pandemik di negara itu. Menurut Setiausaha Pengangkutan Ground Shapes, langkah ini didapati mampu menjadikan suatu perjalanan lebih murah dan mudah, secara tidak langsung menjadi penentu kepada sektor pelancongan dan penerbangan Britain.
Ketika ini, pengembara yang tiba di negara terbabit perlu menjalani ujian saringan dalam tempoh 2 hari. Sementara mereka yang tidak divaksin perlu dikuarantin 10 hari dan jalani beberapa ujian sebelum dan selepas ketibaan. Dalam pada itu, Britain juga akan mula mengiktiraf vaksin dari 16 negara lagi, termasuk China dan Mexico, menjadikan 180 negara secara keseluruhannya. Sementara itu, individu yang tidak lengkap vaksinasi di Perancis tidak lagi dibenarkan makan di restoran, bar, mengunjung kawasan percutian dan venue sukan. Hanya mereka yang sembuh daripada dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 3 bulan diberi kelonggaran. Rang undang-undang baharu itu berkuat kuasa secara rasmi semalam. Ia memperuntukkan rakyat negara berkenaan menggunakan pas vaksinasi sebagai usaha kerajaan memerangi pandemik. Musim panas lalu, Perancis mewajibkan penggunaan pas kesihatan, namun ia disalahguna dengan mendapatkan keputusan ujian negatif. Justru RUU baharu itu memerlukan pekerja restoran menyemak pas vaksinasi menggunakan kod QR bagi memastikan kesahihannya. Penguatkuasaan terbabit menimbulkan pelbagai reaksi rakyat negara itu. Bagaimanapun, majoritinya bersetuju dengan pelaksanaan berkenaan yang dianggap langkah perlu bagi membendung penularan COVID-19. Kerajaan Perancis turut mengumumkan beberapa sekatan baru bagi mengekang penularan varian Omicron. 3 jirim yang kita biasa dengar adalah pepejal, cecair dan juga gas. Jadi sebenarnya gas boleh dibahagikan kepada 2 lagi, iaitu gas yang dipanaskan dan gas yang disejukkan. Yang disejukkan kita panggil dia sebagai Einstein-Bose condensate, dan satu lagi gas yang dipanaskan kita namakan dia sebagai plasma. Jadi hari ini kita nak tunjuk plasma. Okey, so kalau kita tengok di sini, plasma tu akan melalui tangan saya. Plasma adalah gas yang dipanaskan. Selain daripada itu, dia mempunyai elektron-elektron yang terlepas daripada molekulnya. Kalau elektron terlepas, kenapa? Jadi kita nak tengok eksperimen ni. Okey, jadi bila saya letakkan lampu Kalimantan di tiub plasma, lihat bagaimana elektron melalui tiub ini dan menyalakan lampu. Jadi kalau kita asingkan, dah tak menyala lagi. Dan kita kembali ke sini, lihat bagaimana lampu Kalimantan boleh menyala. Dan satu lagi, mesti tahu manusia yang terdiri daripada 70% air adalah konduktor yang bagus. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Buletin Didik. Ke laporan sukan, hasrat Lee Zijia untuk bergelar pemain profesional akhirnya mendapat restu Persatuan Badminton Malaysia BAM. Perkara itu disahkan Zijia selepas mengadakan pertemuan peribadi dengan Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria. Dalam satu hantaran yang dikongsikan menerusi laman sosial peribadinya, Lee Zijia memuat naik foto pertemuan dia dan keluarganya bersama Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria. Menurut Zijia, dia gembira segala isu berjaya diselesaikan dan paling penting mendapat restu Tan Sri Norza untuk menjadi pemain profesional. Meskipun tidak akan bernaung lagi di bawah BAM, tegas Zijia, kejayaan lalu dan akan datang adalah hasil produk badan induk itu dalam membawa nama Malaysia. Justru pemain berusia 23 tahun itu akan mengingati segala jasa dan peluang yang diberikan BAM melalui kepimpinan Tan Sri Norza. Pada masa sama, juara All England itu akan memberi tumpuan untuk membantu negara pada kejohanan badminton Asia yang berlangsung di Setia Alam Selangor 15 hingga 20 Februari depan. Zijia siang tadi hadir ke BAM ditemani kakaknya Lee Ziyi membincangkan permohonan rayuan berkenaan hukuman yang dikenakan ke atasnya. Keputusan positif dicapai kedua-dua pihak dengan jalan penyelesaian yang dipersetujui akan diumumkan badan induk itu minggu depan. Sesi tersebut turut disertai Peguam Zijia bersama Datuk Seri Jahabirdin Muhammad Yunus, Pengerusi Jawatankuasa Undang-Undang BAM, Setiausaha Agong Datuk Kenny Goh dan Bendahari Datuk Michael Tang. Perjumpaan itu sememangnya dinanti-nanti media yang telah berada sejak jam 9 pagi lagi untuk mengikuti perkembangan terkini proses yang dilakukan kedua-dua pihak. Kami sudah ada perbincangan dan sepasti-pastinya Lee Zijia happy, BAM pun boleh terima dan adalah bagus untuk negara. Itu yang paling penting sekali. Ya, seperti mana yang kita terangkan dulu, tidak ada permusuhan di antara BAM dengan sesiapa pun. Jadi yang ada cumalah dari segi
Dulu penarikan Zizia tak ada pendaftaran, tapi sekarang semua dah okey dah sebab kita dah lalui proses rayuan. Saya hari ini untuk update appeal letter saya, dan kita pun have a sangat positive mail conclusion lah, then which I think BM will be announced in next week lah. Hoki Piala Asia 2022, skuad projek khas wanita kebangsaan gagal ke separuh akhir apabila tewas kepada Jepun. Malaysia kalah 0-8 dan akan berdepan Indonesia esok untuk perlawanan klasifikasi kedudukan 5 hingga 8. Sememangnya tiada harapan tinggi buat skuad projek khas wanita kebangsaan menentang Jepun antara pasukan pilihan kejohanan. Seawal minit keempat, Malaysia ketinggalan menerusi gol padang Yuri Nagai. Cuba memberi tentangan, pasukan bimbingan Nasihin Nubli Ibrahim nyata sukar menyaingi penguasaan Jepun. Lawan menambah 4 lagi gol pada suku kedua melalui jaringan Kaho Tanaka minit ke-16 dan 28, Shihori Oikawa minit ke-20 dan Mai Toriyama minit ke-30. Bersambung suku ketiga, Tanaka meledak hat-trick minit ke-39. Kana Urata dan Sakurako Omoto melengkapkan kemenangan 8-0 Jepun pada suku keempat pada minit ke-48 dan 57. Pemilihan Shakira Zulkifli sebagai pemain terbaik perlawanan bagaimanapun dilihat penawar di sebalik kekalahan besar ini. Malaysia menamatkan saingan kumpulan di tempat ketiga. Pada perlawanan pertama kalah 0-9 kepada India sebelum bangkit menundukkan Singapura 2-0. Ke perkembangan tenis terbuka Australia, pengalaman nyata menjadi kelebihan buat Rafael Nadal apabila melangkah ke separuh akhir. Nadal yang mengalami kecederaan masih mampu menewaskan pemain muda berbakat dari Kanada, Denis Shapovalov. Turut ke kelompok 4 terakhir Madison Keys yang mengejutkan pilihan keempat dari Republik Czech, Barbora Krejcikova. Mulanya nampak mudah buat Nadal apabila memenangi 2 set awal 6-3 dan 6-4. Namun pada set ketiga, Shapovalov bangkit dengan kemenangan 6-4. Bintang Spanyol berusia 35 tahun itu sekali lagi tunduk 3-6 pada set keempat apabila mengalami kecederaan di bahagian perut. Walaupun tidak berada dalam keadaan baik, juara 20 kali Grand Slam itu jelas mempertaruhkan segala pengalamannya. Nadal berjaya mengatasi Shapovalov dengan keputusan 6-3 pada set penentuan sekaligus mara ke separuh akhir buat kali ke-7. Pada saingan wanita, pemain Amerika Syarikat Madison Keys turut berjaya meneruskan kemaraan ke separuh akhir apabila menyingkirkan pilihan keempat dari Republik Czech, Barbora Krejcikova 6-3, 6-2. Keys jelas berada dalam kelas tersendiri, menewaskan juara terbuka Perancis itu sekalipun beraksi dalam keadaan cuaca panas di Melbourne Park. Pada separuh akhir, Keys akan berdepan pemain tuan rumah yang juga pilihan utama Ashley Barty. Festival Calcottada dengan pelbagai aktiviti menarik termasuk pertandingan makan daun bawang di Bandar Bals, Spanyol mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri, salam hormat dan Assalamualaikum.